Alhamdulillah kita bertemu semula di Forum Perdana Ehwal Islam yang dibawakan secara langsung di TV1. Anda juga boleh menonton kami melalui live Facebook di Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Like dan share ramai-ramai. Malam ini mudah-mudahan ramai yang dapat manfaat. Kita duduk di rumah, ada program bermanfaat yang kami sajikan di TV1 daripada JAKIM. Dan juga anda boleh menonton melalui live streaming di rtm.gov.my. Baik, para hadirin sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Atas semangat ayat ini, kami bawakan forum malam ini di atas pelantar tajuk Hembusan Maut. Masya Allah. Para hadirin sekalian, kajian World Health Organization WHO pada 12 Mei 2020 dalam kajian tentang kesan merokok kepada COVID, mereka menunjukkan bahawa kajian ini menunjukkan bahawa orang yang merokok mempunyai risiko 2 kali ganda lebih bahaya apabila mereka dijangkiti COVID. Apa risikonya dan kenapa Islam sangat mementingkan kepada penjagaan nyawa, dan apa gaya fikir kita? Sihat sebelum sakit ataupun sakit dulu baru fikir gaya hidup sihat? Semuanya ini kami akan bincangkan dalam durasi sampai 10:30 malam ini. Jadi jangan berganjak, jangan berani-ani tukar channel TV malam ini. Teruskan bersama kami insya-Allah. Walau bagaimanapun, jom kita tonton segmen bingkisan. Baik, itulah tadi sedikit gambaran kepada suluhan forum perdana pada malam ini. Kekal bersama dengan saya dua orang panelis, Datuk Izhar dan juga Dr. Ariana malam ini. Berbeza penampilan Datuk Izhar malam ini, masya-Allah. Akibat pandemik dan PKP 3.0. Betul. Baik Datuk, bersedia untuk saya mulakan soalan pertama? Silakan. Saya membaca satu jurnal daripada Dr. Yusri Muhammad Ramli daripada UKM. Beliau mengulas tentang satu buku Islam Observe daripada Clifford Geertz. Beliau menyebut bahawa Islam ini bukan sebagai satu agama, tetapi ia sebuah kehidupan. Kehidupan yang menjaga seluruh aspek kehidupan manusia. Dan inilah yang disebut oleh agama sebagai maqasid syariah. Untuk menjaga agama, perlu dijaga juga nyawa umatnya. Soalan saya, kenapa Islam amat mementingkan penjagaan agama berbanding penjagaan nyawa, berbanding penjagaan ekonomi, penjagaan sosial dan perkara-perkara lain? Datuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati adinda saya, Ustaz Hariri, Dr. Ariana, dan juga sahabat saya yang sekarang ini berada di rumah, ya, sahibus samahah Ustaz Jamali, Muhammad Adnan, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian. Islam merupakan satu agama bukan saja melihat kepada apa yang kita buat pada hari ini, tetapi agama yang kita kena lihat dari aspek yang lebih besar. Kita bukan saja dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup di atas muka bumi, tetapi kita juga diminta untuk memikirkan apa yang akan terjadi selepas berakhirnya muka bumi ini, iaitu hari kiamat. Oleh sebab itu Allah Ta'ala menjadikan manusia itu khalifah di atas muka bumi. Untuk apa? Untuk kita menjaga maqasid syariah. Antara maqasid yang perlu kita jaga sudah pastinya ad-daruriyat. Benda-benda penting yang perlu kita ambil. Ada orang kata, apa itu daruriyat, Ustaz? Daruriyat ni dia menjaga 5 perkara. 5 perkara ni adalah amat penting dalam Islam. Dan saya bukan nak sebut semuanya, yang saya nak ambil 2 daripadanya, iaitu pertama, hifzuddin, menjaga agama. Oleh sebab itu, nak jaga agama ni bukan senang. Nabi SAW diutuskan untuk menjaga agama. Jadi agama itu yang Allah kata, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Nak jaga Islam ni siapa? Iaitu manusia. Jadi nak jaga agama itu perlu adanya manusia yang sihat. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut dalam Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan lempar diri kamu dalam kehancuran. Tengok, nampak tak? Nak jaga agama agar syiar itu ada, syiar itu wujud, maka kena ada manusia. Kalau manusia semua mati, siapa nak jaga agama? Maka dia
saling memerlukan. Ini disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebagai fiqhul mizan. Kita kena ada neraca di antara agama dengan nyawa. Oleh sebab itu, para ulama amat tegas dalam isu rokok. Sampai ada yang marah, mufti-mufti kata kenapa haramkan rokok? Pandai-pandai pula mengharamkan rokok. Ada sebut tak dalam Quran, doktor? Doktor kata haram. Ada sebut dalam Quran, jangan pandai-pandai. Nanti jumpa di akhirat. Ondui. Dia pula ajak doktor jumpa di akhirat. Dia tak tahu, ramai akan jumpa dia di akhirat. Anak dia yang dinamakan perokok pasif. Isteri dia dinamakan perokok pasif. Baru-baru ni saya jumpa dengan seorang hamba Allah. Orang tua dah, dalam 63 tahun. Dia ni masuk hospital, kena buat pembedahan. Dia ada masalah sis. Kena buat pembedahan besar lah kat perut dia. Jadi buat medical check up semua. Doktor tanya isteri ni, tanya makcik isap rokok ke? Terkejut makcik ni. Makcik kata makcik tak pernah hisap. Yang hisap tu pakcik. Pakcik tu satu hari mesti habis kotak. Maknanya suami hisap, isteri pun memberi kesan kepada paru-paru. Maka kita dah termasuk daripada orang yang memudaratkan orang lain. Oleh kerana itu, kita berpegang kepada fatwa para ulama yang mengharamkan rokok ni. Saya nak bagi sikit dia punya kronologi. Pada awal 50-an, ulama mengharuskan. Sebab masa tu kajian tentang rokok tak ada. Jadi ulama kata al-aslu fil asya'i ibahah. Asalnya harus. Lepas tu akhir 60-an dah ada satu kajian, dah nampak ada kesan-kesan rokok ini, maka hukum bertukar jadi makruh. Pada awal dan pertengahan 80-an sudah mula pengharaman itu berlaku. Kerana kajian dibuat oleh para medik mendapati bahawa rokok itu mendatangkan kemudaratan, maka hukumnya diharamkan kerana untuk menjaga nyawa manusia yang dikatakan sebagai maqasid syariah untuk menjaga agama. Masya Allah, itu satu mukaddimah penerangan asas tentang bagaimana Islam amat mementingkan kepada penjagaan nyawa. Tanpa umat yang sihat, mana mungkin dapat menjaga agama dengan sempurna. Saya nak beralih kepada Dr. Ariana Puda. Kalau kita melihat hari ini wabak penyakit berlaku dalam dunia yang tak pernah kita terfikir, dan mengikut statistik daripada WHO sehingga hari ini 3.94 juta manusia telah meninggal dunia asbab daripada COVID ini. Dan kajian juga menunjukkan bahawa orang yang merokok mempunyai risiko yang lebih besar apabila dijangkiti oleh COVID, seperti kerosakan hati, buah pinggang dan juga gangguan pernafasan. Boleh doktor huraikan lebih lanjut tentang dapatan kajian ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Riri, Ustaz Rizal dan rakan panelis saya, Datuk Dr. Izhar dan juga yang dihormati Tuan Haji Jamali. So berbalik kepada soalan Ustaz Riri tadi, bagaimana kaitan antara merokok dengan COVID-19 ni. Merokok ni memang memudaratkan kesihatan, sebagaimana Datuk dah sebut tadi, dia menyebabkan banyak penyakit ya. Dan apabila kita nak kaitkan merokok dengan COVID-19, sebagaimana yang Ustaz dah sebut tadi, kajian WHO menunjukkan mereka ini mempunyai risiko 2 kali ganda untuk mendapat komplikasi jika dijangkiti COVID-19. Kita kena berbalik kepada isu merokok itu sendiri ya. Apabila kita bercakap tentang merokok, kita lihat secara fizikalnya mereka akan menghidu asap rokok. Ini rokok konvensional yang masa kita kecil-kecil, saya kecil-kecil lah, Ustaz kecil-kecil semua, kita boleh nampak rokok konvensional. Tapi sekarang ni dia bukan rokok yang dibakar lagi dah. Dia ada banyak jenis-jenis rokok yang lebih moden di mana mereka menggunakan pemanas ataupun mereka menggunakan cecair yang diwap yang dipanggil rokok elektronik. Jadi kalau secara fizikalnya kita lihat asap dan wap itu disedut ke dalam paru-paru. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau siapa ada rokok kat sini, cuba tengok kat kotak rokok tu. Memang dah tulis 4,000 bahan kimia beracun. Dan kalau kita kata rokok elektronik pula, dia kata, alah Dr. Ariana, wap air je. Tapi sebenarnya kajian telah membuktikan bahawa dia ada racun kimia. Jadi kita bayangkan paru-paru kita ni sangat sensitif dan sepatutnya menyedut udara yang bersih. Tetapi kita menyedut asap rokok itu ke dalam paru-paru, menyedut wap yang beracun itu ke dalam paru-paru, dan paru-paru kita akan menjadi memudarat, iritasi dan melukakan paru-paru itu. Pada masa yang sama, apabila kita ambil ataupun sedut bahan kimia ni tadi, kita boleh menyebabkan imuniti badan rendah. Jadi tuan-tuan para hadirin sekalian, kalau kita lihat dalam situasi pandemik COVID-19 ni, Kementerian Kesihatan saban hari mengumumkan
3,000, 4,000, 5,000. Dan kita tahu COVID-19 ni sedut ke dalam rongga pernafasan. Jadi bayangkan antara golongan perokok dengan bukan perokok, kalaulah perokok tu dah memang rosak paru-parunya disebabkan bahan kimia tadi dan lower immunity-nya, jadi dibandingkan dengan orang yang bukan merokok ni, memanglah itu yang dikatakan kita senang mendapat jangkitan dan jika mendapat jangkitan susah nak baik. Itu kita kata ada komplikasi. Dan kalau kita lihat kajian di Malaysia, kan tadi Ustaz dah sebut kajian ni daripada WHO yang telah dilaksanakan. Biasanya orang kita nak tengok bukti. Itu di negara China, itu di negara Jerman dan sebagainya, itu WHO. Bagaimana pula di Malaysia? Di Malaysia kita telah menjalankan satu kajian khusus ya Ustaz, ke atas 5,889 orang pesakit COVID yang kita rawat di hospital pada 1 Februari hingga 31 Mei 2020. So waktu tu kita bandingkan antara golongan perokok dan bukan perokok. Memang dapatan yang kita dapat ni 2 kali ganda risiko untuk mendapat komplikasi. Jadi apa yang kita dapat ni sama seperti apa yang WHO cakap. Jadi fikir-fikirkanlah bila kita dah bercakap tentang risiko COVID-19 dan smoking ni, kajian memang menunjukkan ya betul dan Malaysia telah membuktikan dengan apa yang kita ada. Baik, alhamdulillah itu satu pemahaman dan juga perkongsian fakta yang boleh kita tekuni bagaimana kita nak berdepan dengan COVID yang boleh meragut nyawa. Jadi kita perlu elakkan daripada perkara-perkara yang boleh memudaratkan lagi kesihatan kita. Tidak lengkap perbincangan kita. Saya akan bersama dengan Sahibul Fadilah Tuan Haji Ustaz Jamali bin Muhammad Adnan, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan yang berada di dalam talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya dengan baik, Ustaz? Alhamdulillah, clear. Baik. Ustaz, kita dalam perbincangan tajuk kita malam ini tentang hembusan maut, tentang bagaimana merokok boleh memberi risiko yang lebih besar kepada jangkitan COVID-19. Soalan saya yang bagi Ustaz, ada masyarakat, segelintir masyarakat kita yang menggunakan ayat-ayat yang dilapik dengan agama. Contohnya, kalau nak mati, tengah tidur pun boleh mati. Dia kata ramai yang tak merokok pun mati. Yang dah ambil vaksin pun mati juga. Ayat-ayat ini ada kalanya ia berlawanan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh kita menghindari mudarat yang boleh membawa kepada kematian. Boleh tak yang berbahagia Ustaz meluruskan kembali pemahaman masyarakat ini? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia saudara moderator, rakan-rakan ahli panel, para penonton yang dirahmati dikasihi sekalian. Alhamdulillah pada malam ini satu tajuk yang begitu menyeramkan saudara moderator ya, hembusan maut. Ya, dan saudara moderator telah sebutkan ya, tak ambil vaksin pun mati, tak merokok pun mati. Dan inilah sebahagian daripada pegangan segelintir daripada perokok-perokok tegak ataupun di kalangan mereka yang tak nak ambil vaksin. Jadi kesannya menyebabkan kematian yang semakin meningkat. Perokok misalnya di Malaysia kajian menyatakan 10,000 orang mati setiap tahun. Ya, dan COVID-19 sehingga pada hari ini menelan nyawa di Malaysia hari ini sahaja 84 orang. Ya, keseluruhannya 5,254 orang. Jadi dengan sebab itulah kita sebagai umat Islam ya, perlu menyatakan bahawa memang mati itu benar. Mati itu akan berlaku. Tapi biarlah kematian kita dalam mentaati perintah Allah. Mati dalam keadaan diredai oleh Allah. Mati dalam keimanan kepada Allah. Sebab itu kalau kita lihat dalam isu yang kita bincangkan merokok dan juga COVID-19 pada malam ini, Islam merupakan suatu agama, suatu cara hidup yang lengkap dan di antaranya pencegahan, prinsip-prinsip pencegahan daripada perkara-perkara yang membawa mudarat, yang membawa bahaya kepada manusia. Di antaranya kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW menyebut dalam satu hadisnya, apabila kamu mendengar bahawa penyakit taun itu menimpa sesuatu tempat, janganlah kamu masuk ke dalam tempat berkenaan. Dan apabila kamu berada dalam kawasan itu, jangan keluar daripada tempat berkenaan.
Ini yang hari ini kita sebut sebagai lockdown. Maknanya orang sekatan daerah, sekatan negeri, sekatan negara untuk mengelakkan daripada wabak COVID-19 ini berlaku dan memberikan bahaya kepada manusia. Yang keduanya, kalau kita lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab yang menangguhkan lawatan kerjanya ke negeri Syam, apabila sampai di sempadan mendengar khabar bahawa berlakunya satu wabak taun, penyakit yang berbahaya yang kita istilahkan pada hari ini mungkin sebagai COVID-19 dan sebagainya, dan akhirnya dia telah menangguhkan lawatan tersebut. Jadi ini suatu tindakan pemerintah yang sepatutnya menjadi suatu pegangan kepada kita. Yang ketiganya, kalau kita lihat Islam sebagai suatu agama yang memegang kepada prinsip-prinsip pencegahan penyakit yang membawa mudarat dan sebagainya, disebut dalam satu hadis oleh riwayat Ibnu Majah menyatakan la darara wala dirar, tidak boleh melakukan sesuatu yang memudaratkan dan tidak boleh memberikan juga mudarat kepada orang lain. Dr. Ariana tadi sebutkan dan juga Dato' Izzah menyebutkan bahawa orang ni tak isap rokok pun, tetapi bahayanya kepada mereka yang disebut sebagai perokok pasif, mereka yang berhampiran, anak isteri dan sebagainya, yang menerima kesan yang lebih teruk daripada perokok itu sendiri. Dan yang terakhirnya, kalau kita bagi menutup pintu-pintu kemudaratan inilah kita lihat pihak berkuasa, agama, mufti dan sebagainya memberikan pelbagai inisiatif, memberikan bimbingan kepada masyarakat dari sudut kefatwaan bagaimana mencegah daripada kemudaratan itu berlaku dengan fatwa pengambilan vaksin COVID-19 pada tahun 2021, menggantikan solat fardu Jumaat dengan solat zuhur, penjarakan soft ketika mana solat berjamaah, tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk kita mengelakkan mudarat daripada merosakkan diri kita, mengancam nyawa. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Jamali atas penjelasan yang begitu komprehensif. Ustaz Rizal, mungkin ada dapatan sesuatu, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Ridi. Kita bincangkan Musa Maut. Tadi saya dapat dengar ada panel menyebut tentang perokok pasif, yang sangat bahaya. Dan inilah yang kita nak bawakan perbincangan pada malam ini, Ustaz dan penonton semua. Sebab masyarakat di luar sana mempertikaikan. Yang golongan perokok ni kata hak dia lah nak merokok, doktor. Jangan diganggu hak kebebasan dia. Tetapi yang golongan pasif ni juga mempertikaikan, apa pula hak kami yang tak merokok, yang kami mendapat bahananya yang lebih dahsyatnya. Baik kanak-kanak ini 30% lebih tinggi mendapat kanser paru-paru. Golongan yang perokok pasif ini sangat besar impak dan kesannya berbanding perokok itu sendiri. Baik, ini kita akan bincangkan dulu. Kita berhenti rehat seketika. Jumpa selepas ini. Baik, terima kasih kepada penonton yang terus setia bersama kami secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam yang dibawakan oleh MyWatch dan juga Bank Islam Malaysia Berhad. Dan tentu sekali pelbagai maklumat akan dikongsikan kepada kita semua, hembusan maut, banyak perkara-perkara yang akan kita bincangkan. Jadi saya tak nak buang masa, kita teruskan perbincangan dengan Ustaz Riri. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Rizal. Sebelum saya menanyakan soalan kepada Dato' Izzah, saya nak ucap terima kasih dulu kepada Dr. Syarmizi daripada UKM, pengerusi Yayasan Faqih yang membantu kita bahasa isyarat untuk memahamkan bagi rakan-rakan OKU kita untuk memahami Forum Perdana Ehwal Islam. Terima kasih banyak yang bagi Doktor. Baik, bagi Datuk, dalam waktu pandemik ini ramai orang stres. Dan kita juga terkejut di Malaysia ada orang bunuh diri dalam tempoh pandemik ini semakin meningkat. Ada orang melepaskan stres dalam pelbagai cara. Ada orang dia isap rokok, hilang stres. Ada orang dia ambil dadah, kononnya untuk melepaskan stres. Mungkin Datuk boleh bantu kita, apa kaedah kita nak mengeluarkan stres ini dengan jalan Islam? Silakan Datuk. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Hariri, rakan-rakan panel, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran,
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau kita baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, guru kita, ulama yang sangat dihormati dalam mazhab Syafi'i, iaitu Al-Imam Al-Ghazali, merupakan pakar sakit jiwa. Dunia sampai hari ini tak ada orang boleh lawan lagi. Kita baca kitab-kitab itu, kita lihat bagaimana penjelasan yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali. Kita dapati bahawa cara untuk kita menghilangkan stres itu dah disebut dalam Al-Quran pun. Yang Allah kata orang yang beriman wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, yang memperbanyakkan zikir akan ada ketenangan. Oleh kerana itu, untuk elak daripada kita stres yang melampau, ada orang kata kalau nak hilangkan stres isap rokok. Sebenarnya tak hilangkan stres. Kalau Datuk stres selalu buat apa? Hiking. Saya kalau stres, saya akan hiking. Naik bukit. Betul. Tetapi disebabkan pandemik, sudah 2 bulan tak naik bukit, maka agak sedih jugalah. Saya berdoa pada Allah Ta'ala satu hari nanti boleh naik balik. Tapi bila kita naik, kita rasa tenang tau. Benar, bila kita berjalan, kita akan lihat kebesaran Allah Ta'ala. Tu yang kata, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang ingat, zikir-zikirnya hanya zikir semata-mata. Zikir tu salah satu. Baca Quran salah satu. Tetapi antara kaedah untuk kita menghilangkan stres, hilangkan kita punya tekanan jiwa, pertama, berjalanlah. Berjalan di atas muka bumi dan lihatlah kebesaran Allah Ta'ala. Itu yang saya katakan tadi. Saya naik bukit. Orang kata, kenapa Ustaz suka naik bukit? Bila saya naik bukit, pertama, saya akan tengok kebesaran Allah Ta'ala. Tengok pokok-pokok. Kadang-kadang, Cik Doktor, bila saya berjalan, tengok ada ulat warna hijau. Saya tak tahu ulat apa. Bila saya kacau dia jatuh atas tanah, hijau bertukar coklat. Ya Allah, kita tengok, Allah hebatnya. Kemudian satu hari kita naik bukit, jumpa dalam hutan tu dia ada macam cendawan. Cendawan tu pelik. Wah, cantik sekali. Tapi nak bagi tahu, kita tengok tu kita hilang stres. Kerja banyak, kan? Macam-macam benda ada dalam kepala kita, hilang segala-galanya. Maka berjalanlah, kata Allah Ta'ala. Yang kedua, banyakkan kita berkomunikasi dengan orang-orang tersayang. Itu sebabnya bila kita tengok anak, kita hilang kita punya stres. Kita bercakap dengan isteri, hilang kita punya stres. Kalau saya cakap dengan isteri cakap dengan suami. Begitulah seterusnya. Kita bercakaplah dengan orang-orang yang boleh menghilangkan kita punya tekanan-tekanan. Nombor 3, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, bagaimana kita nak menghilangkan kita punya tekanan? Tak lain tak bukan, perbanyakkan kita bermuhasabah apa yang terdapat dalam Al-Quran. Tenang tuan-tuan, bacalah Al-Quran. Tak percaya, masa berlaku jam, nanti lepas PKP 3.0, tuan-tuan pergi pejabat, jam. Tuan-tuan jangan buka Metallica ke, lagu rock ke, buka lagu lain. Tuan-tuan akan stres. Tapi bila buka, Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Tengok, kita dengar tu pun dah rasa hilang dah kita punya stres, dan akhirnya kita akan menjadi orang yang tenang, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dengar doktor cakap pun hilang rasa stres, tenang. Masya-Allah. Yang penting berjalan dengan zikir dan fikir kebesaran Allah. Kedua, berkomunikasi. Yang ketiga, bermuhasabah dengan jalan Al-Quran. Ustaz Rizal, mungkin saya tengok macam telah bersedia dengan fakta-fakta menarik untuk diajukan. Ya, terima kasih sahabat Ustaz Hariri ya. Sidang penonton, saya terbaca satu statement ya dalam media sosial FB ya. Sebab ini ada kaitan dengan Dr. Ariana sebut tadi. Saya akan bacakan apakah yang ditulis oleh sahabat Ali di FB ini. Web telah menyelamatkan berjuta manusia dari bahaya rokok. Satu-satunya cara terbaik untuk berhenti hisap rokok yang beracun adalah web. Dan lebih mengejutkan saya sehari ini, statementnya. Banyak research sudah terbukti web itu tidak bahaya seperti rokok. Ini sudah tidak kena dengan statement Dr. Ariana. Kan? Dan ada lagi, rokok mungkin lebih banyak racun. Web menggunakan minyak sayuran dan perasa makanan dan nikotin, bertujuan mengurangkan ketagihan merokok yang lebih bahagia. Alhamdulillah, ini statement dia. Dah 2 tahun tak beli rokok sejak isap dan jual web ni. Dan nafas lebih segar, tiada batuk berdarah, dah tak ada sakit kepala sejak makan web.
Anda rasa saya ada sakit kepala? Sila doktor jawab, betul ke? Ada kajian menyatakan bahawa vape ini lebih selamat daripada rokok? Alright, terima kasih Ustaz. Inilah yang selalu diwar-warkan oleh ramai orang di luar sana. Vape ataupun rokok elektronik ini lebih baik dan boleh digantikan dengan rokok. Ibarat tanya saya, Dr. Ariana, macam saya dah sebut tadi kan, saya kata kedua-duanya rokok dan vape akan menghasilkan bahan beracun. Dan ibarat bertanya saya yang mana satu baik, racun A ke racun B? Jawapan saya kedua-duanya adalah racun. Dan dari segi apa yang kita lihat dalam situasi semasa pandemik COVID-19 yang bagaimana Datuk pun dah sebut, kita dalam keadaan yang stres, dalam keadaan duduk di rumah, tak boleh buat apa-apa, ada yang kena bekerja dari rumah dengan anak-anak, ada yang terpaksa gaji dipotong ataupun langsung kena berhenti kerja dan sebagainya. Golongan perokok ni cuba untuk mencari jalan bagaimana untuk menghilangkan stres. Jadi salah satu perkara yang kita lihat sebagaimana Ustaz sebutkan tadi dalam media sosial, ada terpampang mengatakan marilah kita hisap vape. Vape ini lebih selamat. Kajian telah menunjukkan vape ini lebih selamat dan sebagainya. Suka saya ingin memberikan di sini bahawanya kajian-kajian yang telah dibuat oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah menunjukkan bahawa vape ni sebenarnya dia tidak selamat. Dia mempunyai racun yang tersendiri kalau dibandingkan dengan rokok. Macam macam tadi Datuk pun dah sebut tadi di awalnya. Sejarah rokok itu pada awalnya kita kata harus, lepas tu kita kata makruh, lepas tu kita kata haram. Jadi vape ini telah dilaksanakan ataupun telah dicipta seawal tahun 2000. Dan pada ketika itu adalah diharapkan vape ataupun rokok elektronik ni dapat membantu orang yang nak merokok ni, yang nak berhenti rokok ni kepada bertukar kepada vape. Tapi kajian demi kajian yang telah dijalankan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, oleh pakar-pakar respiratory seluruh dunia telah menunjukkan orang yang bertukar daripada rokok ni kepada vape ni sebenarnya mereka beralih kepada ketagihan yang lain dengan cara merokok jenis lain. Mereka ni tak berhenti Ustaz, Datuk. Memang mereka tak berhenti merokok, tetapi mereka sambung dengan penggunaan rokok elektronik. Macam jelas kita tengok dalam FB tadi. Saya sekarang sudah beralih kepada rokok elektronik. Nafas saya lebih segar dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan mereka tidak berhenti daripada ketagihan. Sebab apa yang kita pasti dalam rokok elektronik, sama macam rokok konvensional, dia ada satu bahan yang dipanggil nikotin. Ini yang menyebabkan dia ketagihan. Ini yang menyebabkan dia kebergantungan. Dan apabila dihisap vape, dia akan rasa seronok dan sebagainya. Jadi jawapan saya, kajian daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia, kajian-kajian yang telah dijalankan daripada tahun 2000 sampailah sekarang, vape memang tidak boleh digunakan untuk rawatan berhenti merokok. Dan jawapan saya lagi sekali, untuk sama ada rokok atau vape, yang mana lebih baik, yang mana kurang mudarat, dua-dua mudarat, dua-dua racun. Masya Allah, itu jawapan yang tuntas yang diberikan. Sahibul Fadilah Ustaz Jamali masih bersama dengan saya? Ya Ustaz, masih lagi. Alhamdulillah. Kalau Datuk Izhar tadi dia gaya hidup sihat, hiking. Kalau nak tahu juga kalau Timbalan Mufti gaya hidup sihatnya, aktiviti sukan apa ya? Saya berjalan keliling taman perumahan sekiranya ada masa. Masya Allah. Masya Allah. Exercise yang ringan yang dibuat oleh teman-teman. Baik. Saya nak tanya kepada yang bagi Ustaz. Dalam satu hadis daripada Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya sihat sebelum sakit." Riwayat Baihaqi. Namun ada daripada masyarakat kita ni, dia terbalik pula. Sakit baru dia amalkan gaya hidup sihat. Soalan saya adalah, bagaimana Islam melihat tentang gaya hidup sihat ini supaya dapat hindarkan kita daripada penyakit yang boleh memudaratkan ibadat kita dan sebagainya. Silakan Ustaz. Baik, pertama sekali dalam hadis Nabi SAW, riwayat Muslim, yang Nabi menyatakan nikmatan maghbunun fihima katsir minan nas as-sihhatu wal faragh.
Dua nikmat yang kebanyakan manusia lupa, iaitu kesihatan dan masa lapang. Sebab itu berdasarkan hadis yang disebutkan oleh juga saudara pengusi tadi, kedua-dua hadis ini menunjukkan bahawa perlunya kita mensyukuri nikmat kesihatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini, dan jangan sekali-kali kita mengabaikan. Kerana dengan mengabaikan apa yang petunjuk dalam hadis Nabi SAW ini menyebabkan mengundang pelbagai penyakit, 3 serangkai, kencing manis, lemah jantung, darah tinggi dan seumpamanya, yang boleh dicegah lebih awal sekiranya kita melaksanakan gaya hidup sehat. Sebab itu kalau kita lihat bahawa baginda Nabi SAW juga ada 4 gaya hidup sehat yang Nabi tunjukkan kepada kita, yang semua orang dia boleh buat. Pertama, bagaimana Nabi SAW amalan minda dan juga emosi. Yang sehat, makanan yang membawa kepada zat dan seumpamanya. Yang ketiga, amalan fizikal. Dan yang keempat, amalan-amalan kerohanian. Sebab itu, saudara tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam kita mengukuhkan, dalam kita menghadapi COVID-19 yang berlaku sekarang ini, perlu kita ingat bahawa kita masih lagi berpeluang sebenarnya kebenaran yang diberi oleh pihak berkuasa dengan melakukan riadah, dengan melakukan aktiviti ringan seperti berjogging misalnya, berjalan kaki, cycling, hiking dan sebagainya. Ia boleh dilakukan dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan mencerdaskan badan kita, dan yang paling utama sekali menghilangkan stres, yang bila stres ini berlaku tidak kita kawal dengan baik, akhirnya membawa kepada penyakit lain, membawa kepada lemah dalaman jiwa kita, dan akhirnya membawa kepada perkara bunuh diri dan seumpamanya. Baik. Dan yang terakhir, kalau kita lihat dalam konteks COVID-19 ini, penjagaan kesihatan termasuk kita mengamalkan norma-norma baru, dan juga SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Misalnya pemakaian pelitup muka, saudara kita di studio semuanya memakai pelitup muka, menjaga penjarakan fizikal, menggunakan hand sanitizer, kerap mencuci tangan dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan kita hidup sehat, Allah Ta'ala akan memberikan kekuatan untuk kita melakukan pelbagai aktiviti dan pekerjaan, dan sudah pasti untuk kita beribadah dengan lebih tekun dan yakin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penerangan tentang amalan gaya hidup sihat dalam Islam. Mungkin Ustaz Rizal nak tambah apa komen-komen terbaru, silakan. Baik, sebelum pergi komen penonton, kita daripada awal tadi didedahkan bagaimanakah Islam menitik beratkan kemaslahatan umatnya, dan sedaya upaya untuk menutup segala pintu-pintu yang boleh membawa kepada kerosakan. Baik, netizen kita mempersoalkan, doktor, gambarnya beginilah, ada 3 entiti penting, iaitu syarikat rokok itu sendiri, dan perokok. Perokok tidak akan menghisap rokok jika tiada rokoknya, kan? Dan rokok itu tidak akan wujud jika tiada pembuatnya, pengilangnya. Jadi ini masyarakat persoalkan. Kenapa kita kalau betul lah nak tutup pintu-pintu yang membawa kepada kerosakan itu, kenapa tak tutup saja pengeluar syarikat rokok yang membekalkan rokok itu, kan? Yang perokok memang dah tentulah itu makanan dia, wallahualam, kan. Jadi ini yang doktor kena bagi penjelasan. Dan seperkara lagi yang netizen ada saya sempat lihat tadi, kita dah macam-macam lah doktor buat, banyak kempen, poster bagailah, tapi mungkin tahap kesedaran masyarakat masih rendah. Jadi apa lagi yang kurang sebenarnya? Mungkin doktor boleh respon. Tapi sebelum Dr. Rena respon, saya ingat ini soalan yang panas dan menarik. Kita nak redakan dahulu, bagi Dr. Rena minum seteguk air, dan yang di rumah pun boleh rehat, dan saya bagi masa untuk anda minum air terlebih dahulu. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, bertemu semula di Forum Perdana Ehwal Islam. Malam ini kami bersiaran 1 jam 30 minit dimulai dengan bacaan Yasin, dan sekarang kita berforum di atas tajuk Hembusan Maut bersama dengan penganjur kami My Watch dan juga Bank Islam Malaysia Berhad bersama JAKIM dan juga RTM. Terima kasih bagi anda yang bersama kami di live Facebook JAKIM yang menumpahkan pelbagai komen dan pandangan. Terima kasih kepada Encik Wahyun, kepada Puan Saliza, kepada Cik Norma, kepada Hashim. Teruskan memberi komen dan pandangan anda dan share ramai-ramai, mudahan dapat bermanfaat program kita pada malam ini. Sebelum kita berhenti rehat, ulasan yang sangat hebat yang diberikan oleh Ustaz Rizal tadi, analisa dan juga infografik yang diberikan. Mungkin Dr. Ariana boleh komen sedikit tentang ulasan tersebut? Ya, okey. Ini memang satu ulasan yang memang selalu diutarakan. Kalau tak bagi isap rokok, kenapa kasih jual? Kenapa ada membenarkan rokok di mana-mana dan sebagainya? Apabila kita bercakap tentang isu rokok, kita kena ingat satu. Rokok adalah komoditi sah yang didagangkan. Namun ia membunuh separuh daripada penggunanya. Sebagaimana Datuk dah sebut daripada awal tadi, kita dah ada kronologi daripada awal. Dan akhirnya barulah kita nampak kemudaratan tu. Namun begitu, industri ini telah pun berkembang dengan pesatnya. Ya, disebabkan oleh industri telah berkembang dengan pesatnya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah merangka satu kita panggil Framework Convention on Tobacco Control. Itulah sebabnya bagaimana kita betul-betul mengawal penggunaan rokok dan apa jua bentuk rokok, sama ada rokok elektronik dan sebagainya, di bawah Framework Convention yang telah ditandatangani oleh Malaysia sendiri. Jadi kalau kita kata nak tutup syarikat rokok, jangan kasih orang jual rokok, jadi itu perkara yang sangat mustahil untuk berlaku sekarang. Sepatutnya dah berlaku zaman dulu lagi. Tapi bila telah pun ianya berkembang dengan pesat, maka di bawah Framework Convention on Tobacco Control kita perlu mengawal ketat penggunaan dan penjualan rokok ataupun produk tembakau. Dan seringkali juga Ustaz dikatakan bahawa rokok ni memberi impak ekonomi yang sangat besar kepada negara kita. Ya, purata kita boleh kata kerajaan mengumpulkan lebih kurang cukai 3 bilion. Dan apabila kita bercakap tentang cukai ni, cukai yang dikenakan adalah cukai excise. Dan sebagaimana saya sebut dalam Framework Convention ini, cukai yang dikenakan kepada produk-produk berisiko tinggi ini bertujuan untuk menaikkan harga supaya golongan-golongan rentan seperti remaja, kanak-kanak tidak mampu untuk membeli rokok. Malahan sebenarnya orang dewasa pun sepatutnya mendapat impak yang sama. Jadi kalau kita lihat 3 bilion dilihat dari segi kos kepada rawatan, kita telah mengira lebih kurang 2.9 bilion untuk merawat penyakit akibat rokok, hanya 3 jenis. Kita ada sakit jantung, kanser paru-paru, ini belum kira kanser-kanser yang lain, dan stroke. 2.9. Dan akhirnya kalau kita kira dengan cukai dan ekonomi yang ada tu, kita mendapat kerugian lebih daripada itu. Dan itu kita belum cerita tentang vape lagi. Vape pun boleh menyebabkan banyak komplikasi penyakit, iritasi kepada paru-paru yang saya sebutkan tadi. Dan kajian terkini menunjukkan mereka yang hisap vape dan mempunyai masalah paru-paru ni, kalau 4 hari duduk di hospital, lebih kurang RM50,000 Malaysia. Dan memang pasien-pasien kita, kalau ada masalah pernafasan, susah bernafas, susah ini, dia memang akan mengambil masa yang panjang, sebulan sekurang-kurangnya untuk dirawat. Ini belum lagi COVID-19, baru komplikasi. Jadi itulah yang kita kata, susah kita nak sebut, nak kata, kena tutup syarikat rokok. Sebab daripada dulu sepatutnya kita dah buat. Tetapi kenapa kita tak boleh buat? Kenapa kita kena kawal dia secara ketat sebagaimana disarankan di bawah Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Saya sangat setuju dengan pandangan Dr. sebentar tadi. Baik, saya nak beralih pada yang bagi Datuk. Apabila kerajaan menggunakan tema untuk kita melawan COVID ini, lindungi diri dan juga lindungi semua. Dan saya lihat tema ini sangat tepat kerana ia juga diadaptasi daripada hadis Nabi, la dirara wala darara wala dirara. Tak boleh memberi mudarat dan tak boleh membalas mudarat. Tapi ada orang kita ini, dia hembus asap, dia tak pakai mask, dia memudaratkan orang. Orang macam ni macam mana tu? Baik, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, saya
tertarik bila ada satu kumpulan yang mana mereka ini tidak mengendahkan arahan-arahan daripada pakar. Pakar ni, dia dalam Islam Allah dah bagi tahu, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita tak boleh nak letakkan semua ilmu itu dalam satu kepala. Macam nak tanya bab hukum hakam, kita kena tanya orang dalam bidang syariah. Kalau nak tanya tentang akidah, kena tanya orang akidah. Kalau bab engineering, kena tanya engineer. Kalau nak tanya bab perubatan, kena tanya doktor. Dia tak boleh ustaz nak bercakap tentang perubatan. Ke laut jawab Maya. Betul lah kalau ustaz hari sakit sebagai contoh. Betul, saya doktor. Tapi doktor ni kalau bagi ubat, wabillahi taufik, jalan terus. Tapi doktor ni insya-Allah dia tahu ni ubat ni yang sesuai, ni apa nak buat. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, kita kena ingat, bila kita buat sesuatu benda yang mendatangkan mudarat pada diri kita, kemudian pada orang lain, percayalah perkara ini akan dipersoal depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Allah kata, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ni, perangai hodoh kita ini akan mengajak kepada keburukan. Kita dah tahu bahawa 8 juta, daripada 7 ke 8 juta orang mati disebabkan rokok setahun seluruh dunia. Di Malaysia saja tak kurang 10. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, kenapa kita masih buat? Contoh pernah berlaku sekali. Saya, tuan-tuan dan puan, amat sedih. Kebetulan kita orang zaman sebelum pandemik, kami minum dekat sebuah kedai, restoran. Kebetulan sahabat kita ni, kakak dia, kakak dia ni ada asma yang kronik. Dia ni baru saja sihat daripada asma. Baru keluar hospital. Jadi adik-beradik bawa lah minum keluar. Kebetulan saya ada, ajak minum sekali. Kita pun minum sama-sama. Kebetulan ada satu mamat ni, geng-geng dia lah, dia isap rokok kawasan, sedangkan kawasan tu kawasan restoran. Saya cukup setuju bila KKM mula-mula dulu dia kata kita kena letak 3 meter lah. 3 meter. Kajian membuktikan rokok pasif ni, kalau Ustaz Hariri isap rokok, dia 3 meter kan. Orang kata 3 meter. Sebenarnya bukan 3 meter, 9 meter. 9 ke 10. 9 ke 10 baru saya selamat daripada asap rokok tu. Nampak tak? Ni dia isap dalam kawasan restoran. Padahal tulis dekat atas tu, no smoking area. Tak boleh isap rokok. Saya rasa mungkin dia tu ummi. Mungkin dilahirkan tak reti membaca. Jadi dia isap. Bayangkan lepas dia isap rokok, kakak yang tadi keluar masuk ICU bang. Balik batuk-batuk dalam kereta, ICU. Tu pun saya dah tegur, kata jangan. Jadi ingat, kita dah menyebabkan orang lain mudarat, kita akan jawab depan Allah. Sebab semua apa yang kita lakukan ini adalah amanah Allah, dan kita rosakkan amanah Allah yang ada pada orang lain pun, dua-dua kita akan jawab di depan Allah Azza wa Jalla. Ingat, ini adalah amanah. Jangan main-main kerana kita akan dipersoalkan. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Kita agak kesuntukan masa. Kita bersama dengan Ustaz Jamali kembali. Ustaz, dalam soalan ringkas saya, dalam tempoh 2 minit Ustaz menghuraikan keresahan umat pada waktu ini dalam keadaan pandemik, tekanan dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh memberi sedikit motivasi kepada kita semua. Bagaimana kita nak mengurus stres kita, tekanan kita dalam kita menjaga gaya hidup yang sihat. Silakan Ustaz. Baik, pertama sekali saya ingin mengajak kepada tuan-tuan puan-puan sekalian supaya kita reda terhadap musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala ini. Ia merupakan satu ujian daripada Allah Taala, dan kita yakin bahawa Allah Taala jugalah yang akan mengangkat wabak ini dengan izinnya dan berdasarkan ikhtiar kita. Dalam Al-Quran Allah Taala menyebut dalam surah Yunus, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Dan jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu kemudaratan yang membahayakan, tiada siapa yang pun yang dapat menghapuskannya melainkan Allah Ta'ala. Yang keduanya, marilah sama-sama kita mengukuhkan aspek kerohanian. Saya teringat satu dialog di antara sahabat dengan seorang pemuda, sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud ini. Ditanya bagaimana nak tenang hati, nak tentram hati. Orang kita kata hari ini jiwa kacau, macam mana kita nak uruskan? Kata Ibnu Mas'ud, pertama, bacalah, pergilah tempat di mana dibacakan Al-Quran. Yang kedua, pergilah tempat di mana majlis ilmu dilakukan. Dan yang ketiganya, bangunlah malam
memohon doa munajat kepada Allah, moga-moga beroleh ketenangan dan dosa kita diampunkan. Dan sekiranya kita dah buat 3 perkara ini tak tenang juga, maka minta dan mohonlah kepada Allah supaya Allah Ta'ala gantikan hati kita dengan hati yang lain, kerana hati itu bukan milik kita. Dan yang terakhirnya, marilah saya mengajak tuan-tuan perempuan sekalian menyuburkan sikap saling membantu. Dalam keadaan kita susah, dalam keadaan orang hilang pekerjaan, pendapatan dan sebagainya, berkongsi masalah dengan orang lain. Boleh jadi jiran, tetangga kita. Dan yang keduanya, angkat telefon, ya, tanya dan juga luahkan kepada pemimpin-pemimpin kita di peringkat komuniti, di peringkat yang berhormat, adun, ahli parlimen dan sebagainya, ya, supaya mereka juga dapat membantu kita. Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonglah kamu dalam perkara yang baik, perkara ketakwaan, dan mudah-mudahan dengan ini semua orang akan merasa kebahagiaan, hidup dalam masyarakat yang cakna, yang mengambil berat di antara satu dengan yang lain, dan mudah-mudahan kita dapat mengharungi pandemik COVID-19 ini bersama-sama dan dengan usaha yang bersama-sama di antara kita. Baik, alhamdulillah, satu nasihat yang sangat baik. Saya seperti mahu memanjangkan lagi perbincangan kita, nak dengar lagi kupasan daripada Datuk, Doktor dan juga yang bahagia Timbalan Mufti kita, namun masa amat mencemburui kita malam ini. Nampak macam panjang, tapi bila bincang benda yang menarik ni rasa pendek saja. Kita mulai forum kita dengan membaca Al-Quran. Marilah kita sudahi dengan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita semua. Saya undang yang berbahagia Datuk Dr. Izhar untuk memimpin bacaan doa kita. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saat ini kami mengangkat tangan memohon ke hadrat-Mu, memohon perlindungan dan pertolongan dari-Mu. Ya Allah, kami sedar, kami akur wabak COVID-19 ini adalah teguran daripada-Mu, ya Allah. Maka ampunkanlah segala dosa kami, kesalahan dan kesilapan kami, ya Allah. Bantulah kami, hamba-hamba-Mu yang lemah ini, ya Allah. Angkatlah, hapuskanlah wabak ini, lenyapkanlah ia, wahai Tuhan yang maha berkuasa, ya Rabbal Alamin. Lindungilah kami, keluarga kami, anak-anak kami, jiran tetangga kami dan negara kami, dan seluruh dunia daripada wabak ini, ya Allah. Sembuhkanlah mereka yang telah dijangkiti, sembuhkanlah mereka yang sedang dirawat. Ya Allah, berikan kekuatan dan kesabaran kepada barisan hadapan kami yang sedang bertungkus lumus berjuang merawat pesakit-pesakit dan memerangi wabak ini, ya Allah. Ya Zal Jalal wal Ikram, sesungguhnya kami amat sedih dengan apa yang menimpa kami ini. Ya Allah, hanya Engkaulah yang maha berkuasa. Berilah kami kekuatan. Ya Allah, berilah keupayaan agar kami menghadapi semua ini. Semoga kami dapat memperbaiki kekurangan, kelemahan kami, ya Allah. Semoga ada hikmah di sebalik ujian-Mu ini. Semoga semakin kuat keimanan dan ketakwaan kami kepadamu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Kami sedar, kami mahu Engkau tunjukkan kepada kami atas musibah ini. Ampunkanlah kami, ya Allah, jika ini adalah kemurkaan-Mu kepada kami. Jantiklah hati kami agar kami sedar akan kesilapan yang telah kami lakukan. Semoga kami sentiasa bermuhasabah diri kami. Semoga dapat diperbetulkan kehidupan kami, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, segerakanlah Engkau angkat wabak ini. Dekatkanlah hati-hati kami denganmu agar sentiasa beribadah kepadamu, ya Allah. Berilah kami peluang dan ruang lagi untuk kami berjemaah di rumah-rumahmu, ya Allah. Ya Allah,
Jauhkan kami daripada perasaan hasad dengki, dendam dan buruk sangka kepada sesama kami. Berilah di sebalik semua musibah ini agar umat Islam semakin kuat dan hidup aman lagi tenang. Ya Allah, kembalikanlah kami kepada kami yang dahulu. Allah bakshif annal kurubat wa sallimna nahnu mimma fihi minal afat wahfadna min kulli su'in wa mala'in wa mala' wa ballagna kulla maqsurin wa muram waslih bainana wa baina ghairina hatta takuna fi amanin wa salam wa farij anna kurubatina farja ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan titipan doa yang dibacakan tadi, moga Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan memakbulkannya pada malam yang cukup berkat ini. Dalam ramai-ramai kita yang berdoa, mudah-mudahan ada doa yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan lain bagi umat Islam kecualilah kita bertawakal, berusaha dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kita, keluarga kita, masyarakat dan negara kita daripada COVID-19 ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Dr. Izhar Arif bin Muhammad Kasim, Timbalan Dekan Jaringan Alumni di Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia yang bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih Datuk. Dan juga kepada Dr. Nur Ariana daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang turut bersama dengan kami. Terima kasih. Juga kepada yang berbahagia Sahabul Fadilah Tuan Haji Jamali bin Muhammad Adnan, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan yang bersama dengan kami melalui dalam talian. Terima kasih yang bagi Ustaz. Dan Sama-sama. saya nak kembalikan semula kepada Ustaz Rizal untuk menutup forum kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Baik, saudara penonton, sebagai penutup ingin saya buka minda anda semua sebagai persoalannya. Anda rasa anda sudah berjimat. Fikirkanlah dengan harga satu kotak rokok anggaran RM15 pada satu hari, apa yang kita boleh dapat. Satu minggu dengan harga RM15, RM105, kita boleh bayar bil-bil telefon. Sekiranya satu bulan, kita boleh mengumpul RM450 bersamaan komitmen sebulan hutang kereta. Dan sekiranya kita mampu menyimpan dalam tempoh setahun, kita akan dapat nilai RM5,475 bersamaan pakej minimum pergi umrah. Sekiranya kita berjaya bertahan mengumpul selama 5 tahun, kita berjaya mengumpul RM23,375. Kita boleh beli motor kapasiti 700cc. Dan akhirnya kalau kita boleh simpan 10 tahun, kita mampu membeli sebuah kereta. Fikirkan, renungkan, moga-moga kita bangun pada pagi esok dengan bukan hembusan maut, tetapi hembusan yang segar, hembusan yang baik meninggalkan segala asap rokok itu sendiri. InsyaAllah, jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih kepada penganjur, My Watch dan Bank Islam Malaysia Berhad serta JAKIM dan RTM. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.